Saya akan menerangkan pengenalan bagi tajuk kita, iaitu kemiskinan tegak. Peranan saya dalam tugasan ini adalah untuk mengagikan tugas kepada semua ahli kumpulan sebagai ketua kumpulan. Selain itu, saya juga menyiapkan bahagian pengenalan dan juga sedikit penerangan terhadap bahagian Google Form yang digunakan untuk proses pengumpulan data. Mengenai tajuk kita, kemiskinan tegak boleh diukur melalui PGK, iaitu pendapatan garis kemiskinan. Secara implisitnya, kemiskinan tegak berpunca daripada pelbagai faktor dan menyebabkan taraf hidup menurun. Dalam konteks ini, terdapat pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk menurunkan kemiskinan tegak. Kemiskinan tegak yang berterusan akan membawa pesan negatif kepada negara. Jika diperhatikan secara mendalam, kewujudan miskin bandar adalah berpunca daripada proses urbanisasi yang berlaku terhadap kawasan bandar. Proses ini telah menyebabkan berlakunya migrasi penduduk luar bandar ke kawasan bandar. Akibat daripada proses urbanisasi yang tidak terkawal, ia telah menyebabkan populasi penduduk yang tidak stabil dan ini telah mengugat kualiti taraf hidup masyarakat di bandar. Antara faktor ialah peluang pekerjaan yang meluas. Namun begitu, mereka yang bermigrasi ini menghadapi masalah sukar bagi mendapatkan pekerjaan kerana taraf pendidikan yang rendah, kemahiran pembangunan pendiri yang rendah dan kekurangan kemahiran kerja yang dimiliki oleh mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor lain miskin tegak, iaitu kos sara hidup tinggi. Kos sara hidup adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah bagi memenuhi keperluan asas serta untuk mengekalkan keselesaan taraf hidup. Hal ini berkait rapat kerana terdapat kenaikan pada harga barang yang mengakibatkan kos untuk membeli keperluan diri meningkat dan menyebabkan individu memerlukan kewangan yang mencukupi bagi membiayai segala kos yang perlu ditanggung. Golongan berpendapatan gaji rendah tidak sebanding dengan kelayakannya akan terjejas serta mereka yang sudah membesar turut terjejas walaupun mendapat manfaat persaraan. Hal ini kerana mereka mengalami kekurangan wang untuk menanggung diri kerana kos sara hidup tinggi. Oleh itu, benarlah bahawa kos sara hidup tinggi merupakan antara faktor berlakunya miskin tegar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adi Fahim bin Azizah dengan majid nombor 29397. Saya di sini ingin menyatakan bahawa penurunan nilai mata wang negara merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan tegar di negara ini. Faktor ini mampu menyebabkan kenaikan harga barangan dan inflasi barangan dan juga mampu menyebabkan kadar kenaikan cukai. Situasi ini akan menyebabkan peningkatan harga barangan mentah sekaligus menyebabkan kuasa beli rakyat menjadi menurun. Usaha individu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan amat penting dalam perubahan sosial. Antara usaha-usaha tersebut adalah pendidikan dan keterampilan. Mengembangkan pendidikan dan keterampilan peribadi adalah langkah penting dalam memperbaiki peluang ekonomi. Ini dapat meningkatkan kesempatan untuk memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Kedua, sosial dan keuangan. Individu mestilah belajar tentang hal untuk menjamin keuangan, pengelolaan hutang dan cara melabur yang bijak. Akhir sekali, sumbangan dan sukarela. Individu mestilah memperuntukkan sedikit masa dan sumber untuk membantu orang yang memerlukan melalui sumbangan atau kerja sukarela sebagai sumber utama untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini boleh dilakukan melalui menderma wang, masa atau bakat istimewa anda untuk menyokong pertubuhan amal yang memberi tumpuan kepada isu kemiskinan. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi di negara kita mulai membaik. Akan tetapi, semakan terhadap garis kemiskinan perlu dipandang serius oleh kerajaan. Hal ini kerana sebahagian daripada rakyat Malaysia telah terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda tidak sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Rentetan itu, hampir keseluruhan daripada rakyat Malaysia telah berhadapan dengan masalah kehilangan pekerjaan, kos sara hidup yang tinggi serta ada juga yang terjejas akibat pemotongan gaji oleh syarikat atau majikan. Justru kerajaan telah melakukan perubahan terhadap penetapan kadar gaji minimum yang baru iaitu sekitar RM1,500 seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Pengumuman ini telah serba sedikit membantu dalam meringankan beban rakyat yang terjejas dalam isu ini. Selain itu, perubahan ini juga mampu memberi kesan yang positif terhadap rakyat serta kepada ekonomi negara kerana ia mampu membantu golongan isi rumah untuk menampung perbelanjaan kehidupan mereka serta ia juga mampu memberikan impak yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Salam sejahtera. Nama saya Tan Kasien dengan matriks nombor 294009. Dalam proses pelaksanaan kerja khusus ini, saya berperanan untuk membantu mengambil gambar semasa sesi konsultasi dan juga menyediakan salah satu cara bagi membasmi kemiskinan tegar dalam video dan infografi. Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia atau dikenali sebagai PMTKM merupakan program yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Antara contoh program dan inisiatif yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah seperti latihan kemahiran, latihan keusahawanan, menyediakan peluang pekerjaan, serta memberi bantuan terhadap sektor pertanian, perikanan, penternakan, perkhidmatan, pelancongan, dan lain-lain lagi.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Aiman bin Muhammad Azrin. Nombor matrik saya 295082 dan saya akan membentangkan tentang kesan kemiskinan tegar terhadap ekonomi negara. Kesan pertama adalah kuasa beli masyarakat menurun. Individu yang hidup dalam kemiskinan mempunyai daya beli yang terhad. Ini bermaksud mereka tidak dapat menyokong keperluan asas mereka seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Pengurangan daya beli ini menyebabkan penurunan permintaan dalam ekonomi yang menyebabkan kerosakan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesan yang kedua pula adalah jumlah pengeluaran tenaga buruh yang menurun. Berlaku apabila golongan miskin terlalu ramai yang menunjukkan kadar tenaga buruh menurun. Hal ini mengurangkan produktiviti pengeluaran yang memberikan kesan kepada hasil dan pendapatan negara secara keseluruhan. Kesan yang seterusnya adalah ketidakadilan sosial yang melibatkan golongan B40, M40 dan T20. Di mana golongan B40 dan M40 mempunyai peluang yang berbeza dan terhad mengikut pendapatan kasar mereka. Sebagai contoh, mereka mempunyai akses yang terhad di dalam sektor pendidikan, kesihatan, pekerjaan, perkhidmatan awam serta sokongan sosial. Ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan yang mencukupi untuk keluar daripada gaya hidup miskin tegar. Kesan yang terakhir adalah ketidakstabilan tenaga kerja, di mana golongan miskin tegar ini menghadapi kesukaran dalam memperolehi pekerjaan yang tetap dan berpendapatan stabil, menyebabkan mereka tidak dapat menerima manfaat seperti mana pekerja tetap lantas terdedah kepada risiko pekerjaan yang berbahaya. Justru mereka menghadapi kesukaran untuk membina kestabilan kewangan dalam jangka masa yang panjang. Akibatnya negara perlu mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk menstabilkan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hazim Haikal Syukafli, nombor matrik 293953. Dalam tugasan ini saya ditugaskan untuk membuat kesimpulan. Seterusnya pembentangan diteruskan dengan kesimpulan, iaitu kesimpulannya kemiskinan tegar di negara kita dapat diatasi dengan pelbagai langkah yang berkesan seperti dasar kerajaan, meningkatkan taraf pendidikan dan pelbagai langkah yang lain boleh mengatasi kemiskinan tegar di negara kita. Setiap pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam memberantas masalah kemiskinan di Malaysia supaya negara kita setanding bersaing dengan negara maju yang lain. Sekian saja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Berikut ini merupakan demografi responden iaitu bahagian A di Google Form kita untuk tujuan pengumpulan data yang melibatkan seramai 139 responden di Universiti Utara Malaysia. Bahagian A ini terdiri daripada 4 aspek iaitu bangsa, agama, jantina dan juga semester. Seramai 45.9% responden ialah perempuan dan selebihnya adalah lelaki. Bagi bangsa pula, terdapat ketiga-tiga bangsa iaitu bangsa Melayu, Cina dan juga India menjawab Google Form ini. Seterusnya, seramai 50% responden beragama Islam dan 35.1% beragama Buddha dan 10.8% beragama Hindu. Bagi semester pula, pelajar semester 2 yang merupakan 60.8% adalah responden yang paling ramai untuk menjawab Google Form tersebut. Berikut ini merupakan klasifikasi pendapatan dan juga isi rumah. Dari peringkat 1 terdapat 66.2% responden mempunyai 3 hingga 5 ahli anggota dan 27% responden mempunyai 6 hingga 8 ahli anggota. Bagi cota 2, seramai 63.5% responden tinggal di bandar dan selebihnya tinggal di luar bandar. Bagi cota 3, seramai 10.8% merupakan T20 dan 35.1% merupakan M40 dan 54.1% adalah B40. Saya Muhammad Ali bin Azizan dengan mencik nombor 293967 mewakili ahli kumpulan saya di bahagian faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar untuk membahaskan data responden hasil pungutan yang telah kami lakukan. Saya ingin menyatakan di bahagian C iaitu faktor berlakunya kemiskinan tegar yang terdapat 5 pilihan jawapan. Seramai 75 ahli responden telah memberi maklum balas terhadap soalan ini. Sebanyak 177 data merekodkan jumlah ahli responden yang memberi maklum balas di bahagian ini. 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan tegar ini, sebanyak 28 orang telah memilih bahawa sikap pemilihan kerja merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan tegar yang mewakili sebanyak 47.3%. Penguntutan data bagi faktor kekurangan peluang pekerjaan pula seramai 35 orang yang mewakili 47.3% telah memilih faktor ini yang menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar. Bagi pilihan jawapan yang ketiga pula, merekodkan jumlah data yang tertinggi iaitu sebanyak 62 orang respon mewakili 83.8% diberikan bahawa kos sara hidup yang tinggi merupakan faktor yang berlakunya kemiskinan tegar.
Bagi faktor keempat pula, data respon yang paling sikit dicatatkan di dalam data ini iaitu seramai 22 orang mewakili 29.7% memilih tahap pendidikan rendah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar ini ialah saiz isi rumah yang besar. Data menunjukkan seramai 30 orang respon yang mewakili 40.5% memilih faktor ini yang menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar di negara ini. Seterusnya, terdapat juga soalan yang berkaitan dengan pendekatan untuk membasmi kemiskinan tegar dalam kajian kami. Dengan berjumlah 139 orang pelajar menjawab soal selidik ini, kami dapati bahawa 51 orang pelajar bersamaan 68.9% bersetuju bahawa dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam membasmi kemiskinan tegar. Hal ini juga diikuti dengan 48 orang pelajar berpendapat bahawa meningkatkan ilmu dan kemahiran kendiri serta 40 orang lagi pelajar bersetuju bahawa meningkatkan pendapatan minimum juga merupakan salah satu usaha untuk menangani masalah tersebut. Analisis data kami yang terakhir adalah mengenai kesan miskin tegar kepada ekonomi negara. Melalui analisa yang kami perolehi, majoriti responden memilih kadar pengangguran meningkat secara implisit dengan 78.4% iaitu seramai 58 orang. Selain itu, kesan yang paling minimum adalah kadar pertumbuhan ekspor tersekat dengan jumlah seramai 25 orang responden yang bersamaan dengan 33.8%. Manakala seramai 35 orang responden iaitu 47.3% memilih pelaburan awam semakin berkurang sebagai kesan miskin tegar kepada ekonomi negara. Terdapat dua cabaran yang timbul dalam proses menyiapkan tugasan ini. Antara cabarannya ialah masalah internet dan juga jadual kelas yang berbeza antara ahli kumpulan. Untuk cabaran pertama iaitu masalah internet. Internet di Inasis tidak stabil, terutamanya di laluan D, dan solusi menyelesaikan cabaran ini ialah ahli kumpulan yang menghadapi masalah tersebut menggunakan hotspot peribadi ataupun cari tempat yang mempunyai sambungan internet yang kuat seperti perpustakaan. Solusi untuk menyelesaikan cabaran kedua ialah mengaplikasikan media sosial seperti melakukan perbincangan dalam grup Telegram untuk menyiapkan tugasan ini.